Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid semua, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam cikgu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cikgu. Apa khabar semua? Baik. Baik-baik ke? Baik, cikgu. Okey, pagi-pagi ni semangat tak nak belajar ni? Semangat, cikgu. Baik. Okay, Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan masuk satu subtopik yang baru dalam bab 8 iaitu kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Tetapi sebelum itu cikgu nak recap balik subtopik yang pertama yang kita belajar dalam bab 8 pada minggu lepas. Okey, siapa ingat topik apa? Siapa nak jawab? Kita akan tak ingat dah minggu lepas baru belajar. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah sebelum kedatangan Islam. Cikgu. Ya, okey betul. Okey betul Muhaimin. Okey. Dikenali sebagai zaman Jahiliah. Jahiliyah. Okey, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab mengamalkan pelbagai kehidupan kan. Okey, contohnya dari segi politik. Macam mana? Mereka mengamalkan sistem kabilah. Okey, betul. Daripada ekonomi pula? Perdagangan dan pertanian. Ya. Okey, kalau dari segi sosial? Okey, digunakan dari segi sosial mengamalkan pelbagai agama. Contohnya agama yang ada pada waktu itu? Saya tahu, cikgu. Agama Majusi dan Nasrani. Ya, betul. Ada lagi agama-agama lain seperti Watani, Munafak kan? Betul. Okey. Baiklah, nampaknya kamu semua sudah tip-top lah dalam bab yang sebelum ini, sebelum kita memulakan topik yang seterusnya. Okey, seterusnya hari ini kita akan belajar tajuk kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Okey, sebelum itu cikgu nak tanya, kamu tahu ke gambar-gambar yang dipaparkan pada slide ini? Yang pertama tu gambar apa? Gambar Gua Hira, cikgu. Gua Hira. Gua Okey, Hira. betul. Yang kedua? Kota Mekah. Kota Mekah, cikgu. Ya, betul. Kota Mekah. Okey, baiklah. Kita tengok secara ringkas biodata Nabi Muhammad SAW. Okey, nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan di Kota Mekah pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ayahandanya baginda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya pula bernama Siti Aminah binti Wahab. Okey. Kat sini ayahnya telah meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih di dalam kandungan ibunya. Okey. Kehidupannya sangat sedih kerana baginda telah menjadi anak yatim piatu pada usia yang kecil. Kerana ketika berusia 6 tahun, ibunya pula jatuh sakit dan meninggal dunia. Siapa tahu ibunya meninggal dunia di mana? Di Kota Mekah. Ya ke di Kota Mekah? Madinah. Ya ke di Madinah? Saya ingat, cikgu. Tak ingat. Okey. Di Yathrib. Yathrib. Okey. Setelah itu baginda tinggal bersama datuknya iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Okey, selepas 2 tahun baginda tinggal bersama bapa saudaranya iaitu Abu Talib kerana datuknya telah meninggal dunia. Dan semasa baginda tinggal bersama Abu Talib, baginda telah mempelajari ilmu perniagaan dan membantu bapa saudaranya. Okey. Seterusnya, baginda menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah. Okay, Siti Khadijah ni siapa? Isteri baginda. Isteri baginda. Ya, isteri baginda. Okay, dengan kepribadian yang ada di dalam diri baginda, Siti Khadijah telah jatuh hati dan telah melamar Rasulullah SAW. Okey. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama Islam. Okey, Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira pada hari Isnin 17 Ramadan
6 Ogos 610 Masihi. Okey, wahyu yang pertama daripada surah Al-Alaq iaitu ayat 1 hingga 5 yang cikgu sediakan ada di sebelah kanan. Ada surah Al-Alaq, kamu boleh tengok. Okey. Yang bermula dengan perkataan Iqra. Okey, siapa tahu perkataan Iqra itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Okey, Iqra bermaksud bacalah. Dan pada ketika itu Rasulullah tidak tahu membaca dan menulis. Baginda menggigil sampai demam di dalam Gua Hira tersebut. Okey, dengan berbekalkan semangat Iqra iaitu bacalah, tamadun Islam berkembang dengan maju. Okey, seterusnya wahyu yang kedua iaitu surah Al-Mudassir dari ayat 1 hingga 7 diturunkan sebagai wahyu yang kedua dan ianya merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dekat sebelah kanan juga ada surah Mudassir. Kamu boleh tengok juga di situ. Okey, seterusnya. Okey. Selepas mendapat wahyu yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara dua peringkat iaitu secara rahsia dan secara Terang-terangan. Terang-terangan. secara terang-terangan. Okey, saya minta Alif bacakan untuk secara rahsia, dakwah secara rahsia. Okey, dakwah secara rahsia selama 3 tahun. Individu terawal yang memeluk Islam iaitu Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan menggunakan rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Okey, bagus. Okey, Akmal boleh minta baca dakwah secara terang-terangan? Secara terang-terangan memulakan dakwah kepada kaum keluarganya di Bukit Safa. Ditentang hebat oleh Abu Lahab iaitu bapa saudaranya dan masyarakat Arab enggan menerima ajaran Islam. Ya, bagus. Okey. Dengan dakwah ini, masyarakat Arab tidak menerima ajaran Islam dengan cepat kan? Dan buat pengetahuan semua, hamba-hamba yang memeluk agama Islam juga dikecil, dicaci dan kenapa lagi mereka? Kena seksa kan? Ya. Betul. Kena seksa. Okey. Siapa tahu Bilal bin Rabah? Tahu Bilal bin Rabah siapa? Tahu cikgu. Okey. Bilal bin Rabah antara hamba yang diseksa dengan kejam. Iaitu dia diletakkan di padang pasir yang terik panas kan, dan diletakkan batu di atas dadanya. Okey, seterusnya bagi tujuan penyebaran agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Okey, dekat Madinah baginda diterima dan diangkat sebagai pemimpin. Okey, dia tak sama dengan di Mekah. Di Madinah Rasulullah diterima di sana. Okey, baginda juga berjaya merangka Piagam Madinah iaitu perlembagaan untuk membentuk sebuah negara Islam yang adil dan maju. Islam juga telah berkembang dengan pesat dengan cara diplomasi dan perdagangan. Okey, di sini kita boleh melihat Nabi Muhammad tidak menggunakan cara paksaan untuk mereka memeluk Islam, tetapi mereka menggunakan cara diplomasi dan berdagang melalui para pedagang. Okey, dari segi dakwah juga Islam telah berkembang dengan pesatnya di tanah Arab dan di luar tanah Arab juga. Islam juga telah disebarkan melalui utusan ke Rom, ke Parsi, ke Mesir dan Habsyah. Okey. Selain itu melalui sifat yang dimiliki oleh baginda. Okey, siapa tahu sifat-sifat yang ada dalam diri baginda? Al-Amin. Al-Amin lagi? As-Siddiq, kan? Fatanah dan Tabligh. Okey.
Okey, betul. Okey, baginda juga berjaya membuktikan kepada dunia bahawa Islam ialah cara hidup yang merangkumi setiap aspek kehidupan yang sempurna. Okey. Okay, slide kita pun dah habis. Okey, untuk yang terakhirnya kita akan buat aktiviti Kahoot lagi untuk melihat pemahaman kamu terhadap topik ini. Okay, soalan pertama. Apakah maksud Iqra pada surah Al-Alaq yang diturunkan sebagai wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tulislah, bacalah, hafal dan belajar. Okey, betul. Bagus. Okey. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan secara dua peringkat iaitu sulit dan rahsia, terang dan maya, rahsia dan terang-terangan. Okey, betul semua. Okey, soalan ketiga, dakwah secara rahsia berlaku selama berapa tahun? 2 tahun, 1 tahun, 5 tahun dan 3 tahun. Okay, seorang lagi. Okey. Seorang lagi. Okey. 3 tahun. Dakwah secara rahsia berlaku selama 3 tahun. Okey, seterusnya soalan yang ke-4. Okay, siapakah yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan di Bukit Safa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan. Okey, jawapannya Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Okey, seterusnya soalan kelima. Apakah sifat terpuji yang tidak ada pada dalam diri Rasulullah? Sidik, amanah, tabligh. Okey, betul. Alhamdulillah betul semua. Okey, seterusnya soalan ke-6. Soalan yang terakhir. Apakah fungsi piagam Madinah? Perlembagaan untuk membentuk sebuah negara Islam yang mundur. Okey. Seorang je yang betul. Perlembagaan, jawapannya adalah perlembagaan untuk membentuk sebuah negara Islam yang maju dan adil. Okey. Okey, nombor 3 Amirah, nombor 2 Alif dan nombor 1 Muhaimin. Tahniah Muhaimin sekali lagi. Okay, tepuk tangan untuk Muhaimin. Okey. Okey, baiklah. Dengan berakhirnya Kahoot sebentar tadi, maka berakhirlah topik kita pada hari ini. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada soalan, biar cikgu tanya kamu. Okey, berdasarkan Kahoot, kedua-dua Kahoot yang dibuat tadi, okey, Muhaimin telah mendapat nombor 1 lah. Okey, saya nak minta Muhaimin lah jelaskan apa yang, simpulkan apa yang kamu faham tentang topik ini. Topik yang pertama tentang kedatangan masyarakat jahiliah sebelum kedatangan Islam. Kemudian latar belakang Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cikgu ada ceritakan tentang macam mana Islam disebarkan dan kemudian Nabi pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah dan bentukkan satu piagam Madinah. Okey, itu saja? Ya. Okey. Untuk Amirah pula, kamu tak faham macam mana pemahaman kamu? Saya tadi line saya tak okey cikgu. Kamu lambat jawab ya? Hmm. Okey, tak apa.
Okey. Alif ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Okey, saya simpulkan dakwah Rasulullah SAW iaitu ada dua peringkat, iaitu secara rahsia dan terang-terangan. Okey. Rasulullah SAW di peringkat rahsia kerana apa? Kerana masyarakat Arab tidak menerima ajaran Islam. Okey. Dan baginda hanya menyampaikan dakwah tersebut kepada sahabat-sahabat yang terdekat sahaja seperti Siti Khadijah. Siti Khadijah iaitu isteri baginda, Ali bin Abi Talib iaitu sepupunya sendiri, Abu Bakar As-Siddiq kan? Ya, betul. Okey. Okey, selepas itu baginda telah berdakwah secara terang-terangan. Okey, apakah yang cabaran dan tentangan yang kamu rasa baginda dan sahabat-sahabatnya dapat? Baginda diejek. Ya, baginda diejek, dicaci, dikeji, kan? Dicerca. Nak solat pun kena balik najis kan? Dan hamba-hamba pun diseksa dengan teruk sekali. Okey, baiklah, kamu sudah mempunyai pemahaman yang bagus pada topik ini dan pada minggu hadapan kelas kita pada hari Selasa, saya nak kamu sediakan satu peta iting dan kamu akan bentangkan di hadapan kelas. Boleh? Boleh cikgu? Boleh cikgu. Okey. Yang pertama, Alif, saya bagi kamu tentang biodata Rasulullah SAW. Boleh? Boleh Okey, cikgu. untuk Amira, kamu jelaskan tentang dua peringkat dakwah Rasulullah SAW. Hai Boleh? cikgu. Okey, untuk Muhaimin, kamu sediakan topik selepas dakwah secara terang-terangan dan rahsia itu, iaitu dakwah di Madinah. Okay, cikgu. Boleh? Kamu boleh search Google untuk tambah knowledge kamu, untuk tambah isi-isi kamu dalam peta tersebut. Okey? Ada apa-apa lagi soalan? Cikgu, peta Ada. iting tu nak buat dalam bentuk apa? Peta Terpulang. iting itu Terpulang kepada kami ke macam mana? Bentuk terpulang kepada kreativiti kamu sendiri. Boleh? Okey, Boleh. boleh. Tapi saya nak kamu jadikan menarik lah. Okey. Tak naklah kertas tu kosong je, pen pun hitam je. Okay, cikgu. Okey, boleh? Boleh cikgu. Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada. Ada. Okey. Waktu pun dah habis. Okey. Semua faham ya? Faham cikgu. Okey, kita jumpa pada minggu hadapan, iaitu hari Selasa. Terima kasih semua murid-murid. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.